Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hafizul Naim bin Norizal, bernama metrik 2015117. Saya akan membentangkan berkenaan 5 kebaikan tabiat menulis kepada minda dan emosi. Adakah otak seseorang penulis lebih baik? Kita tak boleh menilai seseorang dengan cara yang baik atau buruk. Itu perkara yang biasa. Kita tak boleh menghakimi ataupun menilai seseorang itu berdasarkan sesuatu perkara sahaja. Kita dapat melihat ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam minda seseorang. Kita boleh tahu apa yang ada dalam seseorang individu itu. Ciri-ciri dan kemahiran yang kita asah sebagai penulis adalah salah satu pelaburan jangka panjang, kerana ia akan sentiasa mempengaruhi cara kita melakukan satu perkara. Jadi maksudnya di sini adalah menulis dapat membentuk ciri-ciri kepribadian ataupun ciri-ciri seseorang individu tersebut. Jadi dengan menulis dan kita melihat tulisannya dan cara penulisannya, kita dapat tahu seseorang itu, perangai seseorang itu melalui penulisan saja. Bukan sahaja dari segi percakapan, malah penulisan juga memberi impak kepada seseorang individu sama ada positif ataupun negatif. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang pertama berkenaan kebaikan atau tabiat menulis kepada minda dan emosi. Baiklah, yang pertama, tabiat menulis membantu kita mengembangkan imajinasi dan kreativiti. Apabila kita menulis, kita mesti mengeluarkan perkataan-perkataan yang kita nak tulis daripada otak kita. Proses ni dipanggil sebagai mental effort ataupun mental effort dalam bahasa Melayunya disebut sebagai usaha mental. Secara literasi maksudnya. Dan ia merangsang kepada peningkatan prestasi fungsi kognitif kita. Sebagai contoh, otak kita akan berfungsi atau bekerja setiap kali kita menulis. Perkara ini saya akui kerana apabila saya hendak menulis tugasan assignment bertulis, pada waktu itu saya memang perlu menggunakan otak saya 100% untuk mencipta perkataan dan ayat-ayat yang telah saya pelajari supaya dapat mencipta sebuah perenggan ataupun sebuah artikel, sebuah penulisan yang pada saya cukup baik dan berpuas hati apabila saya membacanya. Jika saya berpuas hati membacanya, insya-Allah orang yang baca tugasan saya, iaitu pensyarah-pensyarah saya dan juga orang lain akan berasa berpuas hati dan merasakan penulisan saya ini tidak meleret ataupun berulang perkara yang sama. Sekiranya tapi dalam perkara yang saya sedang bentangkan ini, kita pergi kepada penulisan karya fiksyen. Ia adalah perkara yang sama dengan imajinasi kita. Maksudnya dalam slide ini diterangkan bahawa apabila kita ingin menulis novel fiksyen, kita perlu berimajinasi, kita perlu berfikir untuk menulis apa yang kita hendak tulis. Bukan sahaja kita senang cerita kalau kita nak mencipta sebuah novel cinta ke apa-apa novel, sampai ada novel cinta, novel aksi ke, novel macam Jepun, dia menggunakan novel sebagai penceritaan. Dia tak kira lah berlawan, bercinta, atau apa-apa orang kata babak sekalipun boleh ditulis dalam novel kalau kita lihat di Jepun. Begitu juga di Malaysia, senarionya kita dapat melihat suasana gambaran perkara itu berlaku dengan hanya menulis. Itu dalam novel fiction, seperti novel fiksi, novel banyaklah novel di internet juga, ada juga novel seperti di Wattpad dan pelbagai lagi laman-laman sesawang yang moden pada hari ini yang kita dapat lihat macam mana karya fiksionnya dihasilkan dan ditulis. Bukan saja melalui buku, tapi buku ni dia bagi impak yang lebih sikit lah kan. Sebab macam contoh novel yang ditulis oleh Aiman Banna, salah satu contoh, Tarbiyah Sentap, dan juga novel-novel yang pada kita memberi satu impresi ataupun satu aura. Bila kita baca je, berumur kita meremang. Maksudnya imajinasi penulis tu sangat-sangat berkesan, memberikan kesan kepada pembacanya. Baiklah, untuk yang kedua pula, mengembangkan pengetahuan dan memperluaskan sudut pandang. Ini adalah perkara yang biasa bila kita hendak menulis, tak kira lah menulis tugasan bertulis assignment ataupun menulis novel fiction, menulis berita, menulis artikel, jurnal, majalah,
buku dan pelbagai lagi, kita mesti ada pengetahuan dan memperluaskan sudut pandang kita dalam apabila kita nak menulis. Maksudnya kalau kita nak menulis sesuatu, kita mesti buat satu penyelidikan, kita mesti membaca, kita mesti tahu apa yang kita hendak tulis. Bukannya minta maaf dengan bahasa kasar, membabi buta saja menulis, sehingga apabila orang baca, orang boleh kritik penulisan kita. Dan proses ni memerlukan pembacaan. Macam saya katakan tadi, kita kena baca, kita kena faham, kita kena tahu apa yang kita senang cerita, kita kena selidik, kita kena kaji apa yang kita hendak tulis. Bukannya sewenang-wenang yang kita tulis dengan tak ada ideanya, dengan tak membacanya, kita terus tulis. Memang waktu tu seperti mana saya bentangkan yang pertama tadi, imajinasi kita, otak kita tak boleh tak boleh berfungsi dengan baik, sebab kita paksa otak kita pada waktu itu juga untuk hasilkan satu penulisan yang pada kita nak yang terbaik, yang bila baca boom, orang akan impress, orang kata akan seronok baca. Tapi tak boleh, dia memang makan masa, perlukan pembacaan, perlukan kajian sebelum kita menulis. Okey, bila kita membaca, kita akan tambah pengetahuan kita dalam bidang tersebut. Okay, salah satu contoh, kalau kita nak menulis tentang berkenaan novel science fiction, kita mesti tahu dulu pasal berkenaan sains terlebih dahulu, baru kita boleh tulis. Tak boleh sewenang-wenangnya, kerana kita boleh dikritik oleh orang-orang sains apabila kita menulis berkenaan novel fiction tu secara membabi buta. Orang boleh kritik. Jadi kita kena kaji dulu, tanya orang-orang yang berkemahiran dalam suatu bidang, contoh biologi, fizik, baru kita boleh mencipta satu penulisan novel berdasarkan science fiction. Okey, itu contoh. Penulis profesional memperoleh banyak pengetahuan sepanjang kerjaya mereka kerana keseluruhan aktiviti penulisan sentiasa didorong oleh maklumat baru. Okey, maksudnya kat sini kalau kita lihat penulis-penulis yang profesional, seperti contoh pada waktu rakaman yang saya buat ni, berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, PBAKL. Dekat situ banyak penulis-penulis yang hebat. Mereka menulis bukan sahaja buka laptop terus tulis, tak. Mereka mencari idea dan ilham dengan berjalan ke luar negara, pengalaman hidup mereka, membaca, menyelidik, mengkaji, baru mereka menulis. Bukannya kita buka laptop, kita paksa otak kita untuk menulis. Tidak, bukan semudah itu ya. Dan penulisan membolehkan kita meluaskan perspektif. Betul? Bukan sahaja kita meluaskan kita punya ilmu dalam sesuatu perkara, kita dapat menambah ilmu lain juga. Seperti contoh, kita dalam bidang, seperti saya lah, saya ambil contoh saya dalam bidang bahasa Melayu komunikasi, saya ambil komunikasi penulisan, dan saya bercita-cita untuk menghasilkan sebuah novel science fiction. Jadi saya perlu baca berkenaan sains, bertanya orang yang pakar dalam bidang sains seperti biologi, teknologi maklumat, fizik dan pelbagai lagi sains. Jadi saya bukan saja dapat tambah saya punya pengetahuan dalam bidang bahasa Melayu, tapi secara tak langsung saya dapat menambah pengetahuan saya dalam bidang sains juga. Okey, bila kita dah membaca, kita dapat menilai maklumat, peristiwa dan tindakan kita dari sudut pandangan berbeza. Maksudnya bila kita baca, dah faham satu tajuk, kita boleh menulis sesuatu perkara daripada sudut pandang kita dengan ayat sendiri, tanpa ciplak mana-mana penulisan karya orang lain. Maksudnya kat sini adalah penulisan asli daripada kita. Itu yang kita nak. Dia akan memberikan impact kepada pembaca. Baiklah, untuk yang ketiga pula, tabiat menulis meningkatkan kecerdasan. Okey, tulisan tangan akan mempengaruhi ketangkasan, yang mana seterusnya akan meningkatkan IQ kita. Okey, apabila kita menulis setiap hari, kita akan perasan bahawa proses berfikir tidaklah terasa begitu sukar lagi. Apa yang berlaku ialah minda bawah sedar kita sudah melakukan tugas kita secara automatik, membantu kita mencari sumber yang diperlukan untuk membantu penulisan kita. Okay, maksudnya kat sini adalah apabila kita menulis, kita tulis semakin laju, kita nak tulisan kita cantik, dan bila kita tulis laju dan kemudian orang akan kata tulisan kita cantik, walaupun pada kita tak cantik, tapi bila kita tengok tulisan kita pun cantik. Okey, kita sebenarnya membina IQ untuk kita menulis laju dengan tangkas, cepat. Jadi akan membuatkan kita bukan saja menulis, dalam setiap perkara pun kita akan buat perkara tersebut dengan pantas, tanpa berlengah. Itu dia punya impak dan kesannya lah kepada diri individu bila dia menulis. Okey, yang saya tertarik untuk ulas adalah minda bawah sedar.
ya, ini adalah satu perkara yang betul. Sebab ini pengalaman saya menulis tulisan assignment, penulisan pertugasan bertulis. Saya menulis esei tentang perkara yang saya tahu secara tak sedar. Bila saya dah siap tulis, bila saya baca balik, saya rasa macam, oh, betul ke aku yang buat benda ni? Kita rasa macam kita kagum dengan diri kita, kita mampu menulis perkara tersebut. Sebab kita tahu benda tersebut, kita kaji benda tersebut, kita mahir dalam bidang tersebut. Jadi minda bawah sadar ini benar-benar wujud. Dia membantu kita menulis. Sebab kalau kita dalam keadaan sedar, kita paksa otak kita untuk menulis, kita tak tahu pula benda tu, kita nak penulisan tersebut adalah penulisan yang terbaik, memang takkan dapat. Okey, bila kita menulis dengan minat ataupun kita panggil sebagai passion, kita tahu apa yang kita tulis, minda bawah sedar tu akan tolong kita untuk menulis sampai kita tak sedar sebenarnya kita dah tulis benda tu dengan sangat baik. Itu adalah impak apabila kita menulis. Okey, kita pergi kepada yang keempat pula. Baiklah, untuk yang keempat pula, mengurangkan tekanan dan membantu memulihkan isu emosi. Okey, ini banyaklah saya ada kawan-kawan saya yang mengatakan jika dia stres, dia akan menulis. Saya ada kawan yang sebegini. Tapi dia tidak berlaku pada saya. Tapi saya menghormati apa yang diperkatakan oleh kawan saya tersebut, sebab dia mengatakan bahawa apabila dia luka, apabila emosi dia luka ataupun dia penat, dia menulis. Sebab dia kata apabila ia menulis, ia dapat meluahkan emosi dia selain daripada dia menambah ilmu yang dia sedang tulis. Okey, kawan saya ni dia dalam bidang agama, dia mentafsirkan kitab-kitab yang dia belajar daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Pada saya, kalau nak menghilangkan emosi, menstabilkan emosi, hilangkan stres, baik tulis novel fiction pada saya lah. Tapi pada dia tidak. Dia menterjemah kitab tersebut, dan pada masa yang sama dia belajar daripada kitab tersebut kepada bahasa Melayu. Saya sangat kagum dengan apa yang dilakukan. Sebab dia kata dengan kertas dan pensil dia dapat menghilangkan stres dan berasa lega. Okey, dan dia akan rasa lebih baik, dan dia boleh menghadap masalah situasi dia tersebut dengan lebih tenang. Okey, dan produktiviti dia dan kesihatan menjadi lebih baik. Saya memang apa yang saya tulis dalam slide dan ditulis dalam slide ni memang betul-betul terjadi kepada kawan saya tersebut. Dia stres, dia emosi, dia tulis, dia terjemah dan tulis balik kitab-kitab Arab, kitab agama. Memang dia sangat-sangat produktiviti, orang kata produktiviti dia tu sangat-sangat bagus. Dia adalah orang yang sangat aktif. Dia memegang jawatan-jawatan yang besar, dan juga dalam komiti yang dia sertai, jawatan dia agak besar. Dengan izin saya panggil sebagai welfare. Dia sangat-sangat hebat orangnya. Dan juga lagi satu, dia mempunyai kesihatan yang baik sebab dia suka bersukan, dia berjalan, dia rajin ke sana, pergi ke orang kata dia rajin berhijrah, mencari pengalaman yang baru. Saya panggil dia sebagai orang yang sihat dan berproduktiviti sebab dia sangat aktif. Ini bukan kisah yang saya cerita sekadar cerita. Dia adalah pengalaman, yang mana pengalaman hidup dia tu membuatkan saya berasa sedikit, orang kata dengan izin, jealous ataupun cemburu lah, sebab dia mampu untuk buat perkara tersebut dan saya tidak mampu untuk buat perkara tersebut walaupun saya sedang cuba. Okey, dan yang kita akan pergi kepada isi yang terakhir, iaitu isi yang kelima. Baiklah, isi yang kelima ataupun isi yang terakhir, ini adalah isi-isi yang dirangkumkan daripada isi yang pertama sehingga isi yang keempat. Di mana apabila kita membaca sesuatu perkara sebelum kita menulis, mengkaji maklumat tersebut, menyelidiki, dan juga kita berada dalam tahap kecerdasan kita yang paling tinggi lah apabila kita menulis, dan juga tambah lagi satu, minda di bawah sedar ataupun minda separa sedar, kita dapat menyusun apa yang kita hendak tulis tu dengan lebih jelas lah. Maksudnya tak adalah kita duduk-duduk je kita nak terus tulis tanpa kita susun terlebih dahulu. Dan impaknya apabila kita melakukan perkara tersebut, kita menyusun apa yang kita hendak tulis, ia akan memberikan kesan kepada hidup kita, di mana kita akan menyusun mengikut keutamaan apa yang kita hendak buat dengan izin prioriti. Begitulah juga dalam kita menulis.
sebab dia akan berikan kesan kepada kita. Kita akan tulis yang mana yang penting dahulu, kemudian yang lain kita akan dahulukan, kita akan kemudiankan. Maksudnya kita akan isi, tulis mana plot dia. Contoh itulah kalau kita menulis novel lah, kita isi plot dia, plot secara menurun, lepas tu naik turun balik, ataupun plot tiba-tiba tengah naik, lepas tu turun balik, lepas tu naik balik turun balik. Ataupun kita tulis assignment kita, penulisan tugasan kita sebagai contoh saya sebagai pelajar, kita akan susun yang mana pendahuluan, isi, yang mana kita nak tegaskan, dengan izin highlightkan, dan juga kita tutup penulisan kita tu dengan perenggan ataupun ayat yang mana kita faham apa yang kita tulis. Okey, dia dapat merangsang ataupun memberikan kesan kepada kita untuk menyusun aktiviti kehidupan seharian kita dengan lebih jelas dan teratur. Okey, maksudnya di sini menulis pun dapat memberikan kesan kepada seorang individu itu daripada segi kesihatan hidup, macam-macam lah. Senang cerita, menulis mampu memberi kesan, mempengaruhi gaya hidup seseorang itu. Penutup bagi pembentangan saya ini, menulis selalu menjadi aktiviti yang dipandang remeh walaupun ia telah digunakan sebagai satu bentuk ujian sejak dari bangku sekolah lagi. Jika kita mula menyedari kepentingannya, kita akan memahami betapa bermanfaatnya aktiviti menulis ini. Okey, daripada apa yang diperkatakan dalam slide sebentar tadi, jelas menunjukkan aktiviti menulis ni sebenarnya memberikan kesan bukan saja pada diri kita tetapi kepada diri orang lain. Okey, orang-orang zaman dahulu, cendekiawan ulama, ahli-ahli agama, ahli-ahli akademik pada zaman kerajaan Abbasiyah, mereka banyak menulis ilmu-ilmu yang mereka dapat. Macam contoh Ibnu Sina, banyak kitab-kitab perubatan yang telah dihasilkan oleh beliau yang mana masih lagi digunakan sehingga hari ini. Dan juga seperti contoh kita ambil ilmuwan agama fiqh, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau banyak menulis kitab-kitab berkenaan hukum hakam fiqh yang sehingga pada hari ini masih lagi digunakan oleh umat Islam yang mengamalkan aliran yang di mana yang diamalkan oleh orang Islam di Malaysia yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Masih lagi digunakan walaupun penulisannya telah lama di belakang, masih lagi digunakan sehingga hari ini. Sebab golongan-golongan ini, golongan cendekiawan ini, ahli-ahli agama ini tahu bahawa ilmu yang mereka pelajari bukan saja untuk diri mereka tapi untuk orang lain juga, yang mana ilmu tersebut dapat dimanfaatkan di samping memberikan mereka pahala setiap apabila seseorang itu mempelajari sesuatu ilmu yang ditulis oleh mereka. Seperti contoh Imam Asy-Syafi'i, berapa banyak pahala yang Imam Asy-Syafi'i dapat hasil daripada penulisannya. Seperti contoh lagi Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, banyak lagi ahli-ahli agama, ahli-ahli akademik agama pada zaman dahulu yang menulis kitab agama untuk diberikan panduan kepada umat-umat Islam seperti kita pada masa sekarang ini. Jadi nasihat saya, jika anda tidak pernah menulis, tulislah, cubalah untuk menulis kerana ia dapat merangsang dan membantu kita untuk menjadi seorang yang lebih produktif dan juga lebih sihat. Okey, itu saja. Sekian daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.